Assalamualaikum guys, welcome back. Dalam 3-4 hari ni, kecoh dekat media sosial yang mana aku tengok ramai kawan-kawan aku update pasal Ustaz Dram. Mula-mula aku ingat diorang cerita pasal status update netizen yang palatau. Tapi semalam, barulah aku terperasan bila ada kawan Facebook aku share satu perkongsian daripada netizen yang lain menunjukkan 2 video yang buatkan aku tertarik untuk sembang dengan korang untuk hari ni. Kisahnya, ada satu video seorang individu yang didakwa sebagai seorang ahli agama dan merupakan seorang pensyarah tempatan pertama di Malaysia yang diterima untuk jadi pensyarah dekat satu universiti terkemuka dekat dunia tersebar menunjukkan individu ni tengah syok melayan suasana dekat kelab malam. Dekat kiri kanan individu ni jelas menunjukkan 2 orang wanita berpakaian sedap mata memandang di dunia terbakar hangus di neraka. Video ni dirakam tanpa pengetahuan individu tersebut dan disebarkan dekat social media dan serta-merta jadi viral. Cuma aku pelik sebab dah 3 hari, isu ni pun dah busuk, barulah muncul dekat timeline aku. Ataupun mungkin sebab aku busy makan lemang sampai aku tak ada masa nak tengok Facebook. Aku bacakan sikit info daripada netizen. Dalam video berdurasi 3 minit 53 saat itu menyaksikan individu berkenaan memakai topi berwarna biru dalam keadaan leka mendengar lagu di kelab malam sambil ditemani seorang wanita yang tidak dikenali. Yelah, kalau kata dengar lagu Iron Man tu aku pun kan. Rakaman video tu membuatkan warganet semakin hilang kepercayaan kepada institusi agama Islam di Malaysia kerana golongan tersebutlah yang menentukan hukum, fatwa, namun berperangan sebaliknya. Inilah orang yang bertanggungjawab membela kesucian agama Islam di negara kita. Patutkah kita berdiam diri? Macam tidak percaya pula jawatan versus perangai. Tak dapat bayang masa depan Islam jika watak seperti ini jadi penasihat agama. Tapi apa pun, isu individu ni dapat perhatian seorang penceramah bebas yang backup individu tersebut. Kata Ustaz Samad Metallica, gambar Dr. Afif diviralkan oleh seorang pengulas politik negara. Video dia duduk dalam kelab malam, tepi dia ada beberapa orang perempuan yang berpakaian seksi. Setelah kita selidik, tuan-tuan, gambar itu adalah gambar program yang dilakukan oleh beliau dan tim beliau. Saya difahamkan oleh sumber yang rapat dengan beliau. Masuk ke kelab malam di luar negara, mengedarkan risalah-risalah dakwah, risalah Islam. Dan turut bersama dengan beliau difahamkan adalah isteri beliau. Bila sampai negara yang bukan Islam, penduduknya bukan Islam majoriti, bergambar sekadar aktiviti itu, tuan-tuan, dikerat dalam posisi yang tertentu, diviralkan. Akhirnya ramai orang yang memaki beliau, menghina dan memfitnah beliau. Gambar tersebut juga diviralkan oleh beberapa individu yang sama dalam isu saya ini. Tuan-tuan, saya minta kita keluar dari bulan Ramadan ini, tuan-tuan. Kita lawan hawa nafsu, kita lawan godaan syaitan. Apakah kita keluar dari bulan Ramadan, kita menjadikan fitnah dan godaan syaitan sebagai rakan rapat kita. sebelum aku nak ulas, kita baca dulu respon daripada netizen pasal isu ni. Lepas ni, saya dengan bini pun nak masuk kelab malam lah Ustaz. Nak edar risalah dakwah. Bergambar tak perlu sampai goyang-goyang kepala macam tu. Dia sebagai orang agama, takkan dia tak tahu mana yang buruk? Budak-budak tadika bolehlah dia tirik. Jangan luruskan benang yang basah. Dah jadi macam-macam mazhab dekat Malaysia ni. Mazhab orang biasa, yang haram tetap haram. Yang halal pun jadi haram. Mazhab orang kaya, pemimpin dan artis, yang haram jadi halal. Sampai boleh berdakwah sambil menari tepi perempuan dalam disko. Hebat Malaysia. Dan ini status yang aku baca sebelum ni yang mana awalnya aku tak faham sebab aku ingatkan ni hanyalah macam random thought or something. Kebanyakan orang Islam lemah iman, maka haramlah kita pergi ke kelab malam kerana boleh terjebak dengan maksiat. Tapi bagi sebilangan kecil orang, mungkin wali besar yang sudah kukuh imannya, dia tak terkesan dengan godaan di kelab malam sehingga dia hanya melihat drum dan tidak melihat perempuan walau ada banyak perempuan di situ. Dia juga tidak minum arak walaupun banyak arak di situ. Walau berada di tempat maksiat, masih tidak buat maksiat.
Umpama ikan masuk ke dalam laut. Laut itu masin, tapi ikan tetap tidak masin. Tapi ikan tu mati, bodoh. Orang seperti ini, wali. Mereka masuk ke tempat maksiat dan menyamar macam nak bermaksiat sebagai helah, sedangkan tujuannya untuk berdakwah kepada ahli maksiat supaya tidak berminat kepada maksiat. Akhirnya jumlah ahli maksiat berkurangan. Aduh, aku dekat multiverse mana ni, ya Allah. Aduh, penat lah. Kalau macam tu bolehlah aku lepak dekat clubbing macam orang gila. Aku beritahu kat semua orang aku tengah promote YouTube channel aku. Macam tu. Dah tua pun bodoh. On serious note, sedangkan Nabi Allah sendiri pun setiap malam, setiap hari mohon ampunan daripada Allah. Jauhkan diri daripada aktiviti keramaian yang mampu melalaikan. Ini kan pula kita, manusia yang biasa je, yang tak tahu asal daripada mana. Tiba-tiba orang agung kan sampai nampak diri ni macam seolah-olah maksum. Benda kalau biasa-biasa je, tak ada masalah. Tapi bila kau tu ahli agama, cari makan pula dekat jalan agama, tapi di sebaliknya perangai macam hanat. Dan masih lagi berselindung di sebalik agama, yang aku nampak taraf kau ni lagi rendah daripada kinzir yang bergelumang dengan taik sendiri. Aku tak nampak langsung sebarang risalah yang dipegang sepanjang video yang kita tengok tu. Aku tak nampak langsung berjarak kiri kanan individu tu semua, sedangkan dorang ni semua berlainan jantina. Ada limit untuk kita hormat ataupun kita sanjung seseorang tu. Jangan sampai taksub. Walaupun aku berkawan dengan ahli agama, tapi kalau kata aku nampak apa yang dia buat tu bertentangan dengan norma Islam, takkan sesekali aku backup dorang walaupun dorang tu sahabat aku. Pada siapa yang dia cakap, alah seimbang boleh lah. Kau pergi scroll balik video-video aku sebelum ni, aku pernah bahan Amir Idris sebab dia pegang tongkat tongkat Marvel, tongkat Loki untuk dibuat sebagai tongkat khutbah agama. Memang aku bahan dia teruk. Dan pada siapa yang tak tahu, Amir Idris ni diibaratkan macam abang aku sendiri. Tapi tetap juga salah, tetap salah. Apa pun, kita tunggu je lah perkembangan seterusnya. Dan aku harapkan sekiranya memang ada khilaf mana-mana, sempatlah untuk kita semua bertaubat, insya-Allah. Dan yang paling penting, jangan sekali kita gunakan agama untuk tutup keburukan kita. Kalau nak buruk, buruk seorang-seorang. Kalau kantoi, kau jangan jadi pondan. Mengaku je kesalahan kau, dan yang paling penting, kau jangan ulang. Dan akhir kata pepantun, dalam air ada buaya, salah langkah hilang nyawa. Demi layan nafsu berjela, sanggup dihina jual agama. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Mantap Pak Bo. Sakit. Dengan hatiku yang hancur luka, biarlah aku pergi, tak usah kau cari lagi. Rela aku berkelana dengan hatiku yang hancur luka.